Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 April 2023 bersama saya, Pia Nadia. Dewan Rakyat kecoh hari ini apabila Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim diarah keluar Dewan ketika melabel seorang menteri sebagai penipu. Awang berkata Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi berbohong mengenai tanah Rizab Melayu yang semakin mengecil di Kedah. Jadi maknanya pengurusan Kedah sangat baik. Menteri kalau tak ada maklumat, jangan bercakap. Jangan duk bohong. Kenyataan Awang itu menyebabkan timbalan Speaker Alice Lau meminta Awang menarik balik kenyataannya atau keluar dari Dewan. Saya sudah luling, tarik baliklah. Okey, boleh sila keluar sekejap dah. Speaker, sekejap. Kalau ikut kamus Dewan, bohong bermakna berlainan daripada yang sebenarnya. Itu saya kongsikan bohong saja. Bohong ada niat. Kalau silap, punya niat untuk bahasa berbohong. Melayu pun tak faham. Bohong ini ada niat, itu dengan berbohong. Kalau kata tidak betul atau silap. Kalau kata bohong, maksudnya itu sangkaan jahat. Selepas Awang diarahkan keluar, Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim kemudiannya mengganggu masa perbahasan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng dan berlaku perbalahan dengan Ahli Parlimen Julutong RSN Raya. Speaker, maafkan saya. Saya minta dia tarik balik kenyataan penyamun. Kenapa tak keluar? Kenapa biadab tak keluar? Yalah, kerana kenyataan itu dibuat oleh Yang Berhormat Arau. Ahli-ahli yang berhormat, jangan bazir masa lagi. Dua-dua keluarlah Jalutong sama Arau keluar. Speaker, kenapa perlu saya keluar? Kenapa? Saya minta Arau diperintah keluar. Dua-dua keluar sekejap. Sebelum itu, pada sesi pagi persidangan hari ini, Ahli Parlimen PN melakukan protes dengan keluar beramai-ramai dari Dewan Rakyat. Tindakan itu dibuat apabila timbalan Speaker Alice Lau tidak membenarkan usul pengeluaran bersasar KWSP dibahaskan hari ini. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin kemudian bangun menegaskan isu pengeluaran KWSP itu adalah isu rakyat yang harus dibahaskan segera. Alice bagaimanapun menasihatkan pembangkang untuk menghantar surat berkenaan perkara itu kepada Speaker Johari Abdul. Tuan Ketua, kalau begitu caranya saya ingat kami di sini mahu juga perkara ini dibahaskan. Kalau tidak mahu dibahaskan, kita boleh keluar untuk menunjukkan bahawa kita protes tentang perkara ini. Itulah sebenarnya yang nak dibuat. Sebenarnya sebelum ni kita dah bahaskan. Bukan kita tak nak menjaga kepentingan rakyat. Kita ke perkembangan berikutnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui menerima laporan ada penjawat awam masih meminta komisen untuk sesuatu projek. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata budaya lama tersebut sukar dibanteras. Kita tak boleh nafikan masih ada. Saya pun masih dengar kadang-kadang dikata orang minta komisen dia pejabat saya, pejabat menteri, pejabat pegawai. Ini kerana budaya lama itu mau dibersihkan itu mengambil masa. Jadi saya minta kerjasama saudara. Kerana bila imej itu baik, dia mudah sekali. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena perjumpaan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Mengulas lawatan rasmi 4 hari ke China yang berakhir Sabtu lalu, Anwar berkata beberapa syarikat yang dahulunya memilih negara jiran sebagai hub serantau kini bersetuju menjadikan Malaysia sebagai hub baharunya. Anak perempuan bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak berkongsi surat yang didakwa daripada SPRM yang dikatakan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali melanggar kod etika hakim. Ini berlaku 2 hari selepas permohonan semakan kehakiman Najib dalam kes SRC International ditolak. Surat yang dikatakan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Paki yang ditujukan kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengenai penemuan SPRM tular di media sosial pada hujung minggu lalu. Noriana berkongsi surat itu di Instagram miliknya semalam.
Bagaimanapun dia tidak membuat sebarang komen peribadi mengenai perkara itu. Sebaliknya, dia telah menampal laporan portal berita Malaysia Gazette mengenai surat yang bocor itu. Malaysia kini telah menghubungi Azam untuk mengesahkan kesahihan surat itu. Surat itu bertarikh 20 Februari, 4 hari sebelum Mahkamah diketuai Tengku Maimun memutuskan bahawa siasatan SPRM ke atas Nazlan tidak mengikut protokol dengan tidak memaklumkan Ketua Hakim Negara terlebih dahulu. Nazlan ketika menjadi Hakim Mahkamah Tinggi pada 2020 menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta kepada Najib kerana rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International. Najib Razak akan memperkukuhkan permohonannya untuk mendapatkan pengampunan diraja berdasarkan keputusan bertentangan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sabli. Perkara itu dinyatakan oleh Peguam Utama Najib Muhammad Syafiee Abdullah hari ini. Selepas Mahkamah Persekutuan Jumaat lalu menolak permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyimak semula sabitannya, Syafiee berkata penghakiman bertentangan itu membuka jalan baharu untuk anak guamnya. Ditemui di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur hari ini, Syafiee berkata, keputusan Rahman yang tidak bersetuju tersebut telah dimasukkan dalam permohonan pengampunan diraja. Kata Syafiee, pasukannya akan menghantar penghakiman Rahman Sabli kepada Yang di-Pertuan Agong. Walaupun Rahman dalam penghakimannya berkata, dia cenderung untuk memberikan Najib pembebasan, ahli panel lain tidak bersetuju menyebabkan keputusan majoriti 4-1 menolak permohonan semakan bekas Perdana Menteri itu. Anggota lain yang menganggotai panel itu ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Vernon Ong Lam Kiat, Rozariah Bujang dan Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Abu Bakar Jaiz. Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta dalam kes rasuah SRC International RM42 juta. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim merayu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk campur tangan segera bagi mengelak mogok doktor kontrak. Mogok doktor kontrak didesas-desuskan akan berlaku dalam tempoh 3 hari bermula hari ini. Ahli Parlimen PKR itu berkata, walaupun mogok adalah hak asasi pekerja, Anwar boleh menenangkan doktor kontrak yang marah kepada kerajaan. Tambahnya, Perdana Menteri juga perlu memastikan Kementerian Kesihatan tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan mogok. Kumpulan yang digelar Mogok Doktor Malaysia menyeru doktor kontrak untuk melancarkan mogok dari Isnin hingga Rabu dengan mengambil cuti perubatan, cuti kecemasan atau meletak jawatan secara beramai-ramai. Tuntutan kumpulan itu termasuk semua doktor kontrak diberi jawatan tetap, kenaikan gaji pokok dan kadar on-call dan penyelesaian kepada kekurangan kaki tangan. Kumpulan itu mendakwa lebih 8,000 doktor akan mengambil bahagian dalam mogok itu. Anwar sebelum ini berkata bahawa penyelesaian masalah doktor kontrak mungkin mengambil masa 3 tahun sambil memberi jaminan bahawa 1,500 doktor kontrak akan mendapat pekerjaan tetap tahun ini. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.